Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel saya. Dalam channel ini saya ada berkongsi e-learning class, video-video PC dan aktiviti-aktiviti kegemaran saya. Saya juga ada menyediakan tutorial digital tentang pendidikan dan banyak lagi di bawah satu channel. Jadi, jika anda baru di sini, sila like, share dan subscribe kepada channel saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar Sains Komputer tingkatan 4 bab 1 pengaturcaraan, bahagian yang pertama. Okey, mari kita tengok strategi penyelesaian masalah. Okey, masalah ialah keraguan, situasi yang tidak diingini, cabaran dan peluang yang dihadapi dalam kehidupan seseorang. Kemahiran membuat keputusan amat diperlukan untuk melahirkan generasi yang berkebolehan merancang strategi penyelesaian masalah. Contohnya, kita perlu membuat keputusan tentang jenis makanan yang hendak dibeli di kantin dengan jumlah wang yang ada. Ini adalah contoh bagaimana kita perlu membuat keputusan tentang makanan yang hendak dibeli di kantin dengan jumlah wang yang ada. Okey, seterusnya penyelesaian masalah ialah tunjang utama dalam sains komputer. Penyelesaian masalah ini menjadi perkara yang penting dalam sains komputer. Pengaturcara perlu memahami cara penyelesaian sesuatu masalah dan menterjemahkan cara tersebut kepada algoritma yang dapat difahami oleh komputer. Okey, ayat ini berkenaan pengaturcaraan perlu memahami cara menyelesaikan suatu masalah dahulu sebelum dapat kita terjemahkan cara tersebut kepada algoritma yang boleh difahami oleh komputer. Okey, algoritma apa yang boleh difahami oleh komputer? Komponen yang bertanggungjawab untuk melaksanakan arahan ialah unit pemprosesan utama, Central Processing Unit, iaitu CPU. Okey, CPU di dalam komputer kita akan melaksanakan arahan yang diterima dan bermulanya proses penyelesaian sesuatu masalah. Oleh itu, pengaturcaraan perlu menulis sinteks. Okey, sinteks ini adalah bahasa-bahasa yang boleh difahami oleh komputer yang spesifik, iaitu peraturan yang diperlukan oleh komputer untuk melaksanakan arahan dengan tepat. Okey, bahasa-bahasa yang kita perlu faham adalah seperti Java. Okey, di dalam tingkatan 4 kita akan belajar Java dan PHP. Okey, PHP pada tingkatan 5. Okey, sinteks-sinteks ini penting untuk memberitahu komputer untuk memahami apa yang kita perlukan untuk menyelesaikan masalah. Okey, kita ada satu masalah, kita nak selesaikan satu masalah. Kita sebagai manusia akan menggunakan beberapa cara manual untuk menyelesaikan satu masalah. Tetapi dengan bantuan komputer, okey, komputer dan Central Processing Unit, CPU, okey, kita boleh menyelesaikan masalah dengan automatik menggunakan sinteks atau arahan yang boleh difahami oleh komputer. Okey, manusia tidak boleh terus berkomunikasi dengan komputer secara terus. Okey, manusia perlukan satu sinteks atau bahasa yang boleh difahami oleh komputer dan manusia juga. Kita perlukan sinteks yang betul untuk komputer memproseskan arahan kita untuk kita menyelesaikan masalah. Contoh penulisan algoritma dan atur cara bagi memaparkan mesej Hello Malaysia. Ini satu contoh. First kali kita akan buat pseudocode. Apa yang kita perlukan? Mula, baca input Hello Malaysia, papar output Hello Malaysia dan tamat. Catat alih kita untuk menunjukkan aliran proses bagaimana kita menghantar arahan kepada komputer. Mula, inputkan dia. Kita kena masukkan input Hello Malaysia. Output, kita nak komputer hasilkan output Hello Malaysia dan tamat. Ini adalah contoh aliran program kita dan ini adalah arahan yang kita berikan dalam Java. Menulis program yang akan memaparkan mesej Hello Malaysia. Okey, kita kena tulis public class Hello Malaysia dan ini adalah arahan untuk kita berikan kepada komputer kita proses. Okey, di sini adalah output yang kita nak. Okey, system out, print line X. Okey, ini adalah satu contoh. Seterusnya kita lihat keperluan strategi dalam penyelesaian masalah. Apakah tujuan strategi penyelesaian masalah kita? Okey, yang pertama adalah meningkatkan kemahiran berfikir. Bagaimana kita boleh meningkatkan kemahiran berfikir? Bagaimana kita nak memberitahu komputer tentang sesuatu perkara? Yang kedua, membantu mengembangkan satu konsep. Dalam penyelesaian masalah, kita kena mengembangkan satu konsep supaya boleh difahami dan diselesaikan oleh komputer kita. Dan yang ketiga, mewujudkan komunikasi dua hala antara kita dan komputer kita. Dan yang keempat adalah untuk menggalakkan pembelajaran kendiri.
Okey, pembelajaran kendiri. Di dalam sains komputer, kita lebih banyak menggunakan pembelajaran kendiri. Okey, kita dapat satu contoh, kita kembangkan contoh tersebut kepada satu konsep. Di dalam ini pembelajaran kendiri, kita kena ambil sumber-sumber daripada internet, daripada guru, daripada buku teks untuk kita hasilkan sesuatu yang boleh menyelesaikan masalah. Seorang perlu menguasai strategi penyelesaian masalah supaya dapat memahami masalah dengan mudah bagi mendapat strategi penyelesaian yang terbaik. Okey, di sini seorang pengatur cara perlu menguasai strategi penyelesaian masalah. Dia kena kuasai, master dulu cara untuk kita selesaikan masalah supaya dapat memahami masalah tersebut. Okey, kita dah tahu cara nak menguasai strategi masalah, strategi penyelesaian masalah. Okey, kita boleh dapat memahami masalah dengan lebih mudah. Tahu macam mana nak selesaikan masalah dengan lebih mudah untuk mendapatkan strategi penyelesaian yang terbaik. Okey, komputer boleh digunakan untuk menyelesaikan masalah. Walau bagaimanapun, cara penyelesaian terhadap masalah yang dihadapi haruslah jelas sebelum mengatasinya. Okey, cara dia, kita kena tahu cara dia dengan jelas bagaimana kita nak atasi masalah tersebut. Pemikiran komputasional membolehkan kita memahami masalah yang dihadapi dan membangunkan penyelesaian yang munasabah apabila kita menghadapi masalah yang kompleks. Kita kena gunakan 4 pemikiran komputasional yang telah dipelajari dalam ASK tingkatan 1, 2 dan 3. Pada siapa yang tidak mempelajari lagi pemikiran komputasional, okey, saya ada sediakan contoh 4 teknik komputasional dalam penyelesaian masalah. Ialah, okey, yang pertama, teknik leraian, decomposition, memecahkan masalah kepada bahagian yang lebih kecil dan terkawal. Sebelum komputer menyelesaikan masalah, sebelum komputer menyelesaikan masalah dan cara untuk menyelesaikannya mesti difahami. Okey, masalah, problem itu dan cara untuk kita selesaikan kita mesti fahami terlebih dahulu. Penguraian masalah membantu memecahkan masalah kompleks kepada bahagian yang mudah diuruskan. Okey, begitu juga kita cuba memahami bagaimana sistem yang kompleks berfungsi menggunakan teknik leraian. Okey, contoh kita ada satu masalah yang besar. Kita bahagikan masalah besar itu kepada 2 masalah yang kecil di sini. Okey, di mana satu masalah yang kecil ini kita bahagi pula kepada 2 cara untuk kita mengatasi masalah ini. Kemudian daripada 2 cara itu, satu cara kita tuliskan cara untuk kita atasi masalah tersebut. Okey, kita masuk teknik yang kedua, pengecaman corak, pattern recognition. Mencari persamaan, kita kena cari persamaan, similarities antara masalah dan dalam masalah. Apabila kita telah meleraikan masalah yang kompleks kepada bahagian yang mudah diurus dengan teknik leraian yang pertama tadi, ini membantu dalam mengenal pasti persamaan atau corak yang ada dalam setiap bahagian yang kecil. Corak-corak ini dapat membantu kita menyelesaikan masalah yang kompleks dengan lebih efisien. Di sini kita boleh tengok pengecaman corak. Kita kena camkan corak-corak dan satukan dalam satu corak yang sama. Okey, contoh di atas ini adalah corak yang sama. Okey, kita kena asingkan corak yang sama. Ini adalah corak yang berbeza. Kita asingkan dalam corak yang berbeza supaya kita dapat menyelesaikan masalah dengan lebih efisien. Okey, kita masuk peniskalaan, abstraction. Peniskalaan adalah penting supaya dapat menjana penyelesaian yang tepat kepada masalah yang dihadapi. Contoh, untuk menghasilkan sebuah basikal. Okey, kita lihat sebuah basikal. Boleh bayangkan sebuah basikal jika kita tidak meniskalakan ciri-ciri umum dan spesifik, kita tidak nyatakan ciri-ciri umum dan spesifik sebiji basikal, kita mungkin akan menghasilkan basikal yang beroda kecil dan berbakul di handle-nya, iaitu merupakan penyelesaian yang tidak tepat. Okey, contoh di sini gambar rajah ini menunjukkan cube. Okey, cube ni ciri-ciri dia apa? Adalah segi 4 tepat. Ini adalah contoh peniskalaan. Okey, seterusnya algoritma. Okey, algoritma atau algoritma membangunkan penyelesaian langkah demi langkah terhadap masalah yang dihadapi atau mematuhi peraturan untuk menyelesaikan masalah. Kita akan sediakan pembangunan langkah demi langkah terhadap satu masalah yang kita hadapi. Algoritma ini merupakan satu pelan. Okey, dia adalah pelan, iaitu satu set arahan untuk menyelesaikan masalah. Jika anda boleh mengikat tali kasut, membuat secawan kopi atau menyediakan makanan, anda telah tahu mengikut sesuatu algoritma. Okey, di sini saya ambil contoh membuat secawan kopi. Untuk membuat secawan kopi, kita mulakan dengan mengambil secawan. Okey, masukkan 2 sudu kopi
masukkan 1 sudu gula, masukkan air dalam 200 ml, okey, mililiter. Kemudian kita kacau air yang kita kena pastikan air itu air panas. Kita kacau, kemudian selepas kita kacau, okey, ia siap untuk diminum. Tamat untuk algoritma sebuah cawan kopi. Seterusnya, ciri penyelesaian masalah berkesan. Okey, apakah ciri-ciri penyelesaian masalah berkesan? Okey, ia melibatkan 3 ciri penting iaitu kos, masa dan sumber. Okey, apakah kos? Kos ditarifkan sebagai harga yang perlu dibayar untuk memperoleh, mendapat, mengeluarkan dan menyelenggara. Okey, menyelenggara. Okey, maintenance. Biasanya berupa wang, masa, tenaga dan perbelanjaan. Okey, dia ada 2 kos. Satu, kos langsung. Kos langsung ialah kos untuk aktiviti projek seperti gaji pekerja projek. Okey, kos tidak langsung merupakan kos untuk aktiviti yang tidak melibatkan secara langsung dengan projek. Contohnya kos keselamatan dan bil telefon. Ada 2 di sini, 2 jenis kos, kos langsung dan kos tidak langsung. Ini okey, ini penting untuk anda fahami. Kemudian kita masuk, apakah persoalan yang selalu dibincangkan tentang kos? Yang pertama, berapa kos projek? Berapa kos satu projek? Yang kedua, adakah kos tersebut akan menambahkan produktivitinya? Bolehkah kos tersebut menyelesaikan masalah yang dihadapi? Okey, ini adalah 3 tajuk penting yang selalu dibincangkan semasa kita membincangkan tentang kos. Seterusnya, projek yang dilaksanakan mengikut tempoh yang normal ialah projek yang dilaksanakan mengikut masa dan kos yang diperuntukkan. Okey, jika satu projek itu diperuntukkan 3 bulan, kita dapat selesaikan projek tersebut dalam 3 bulan. Maksudnya kita telah mengikut tempoh yang normal projek tersebut. Okey, manakala kos siap tercepat. Okey, kos siap masa tercepat, crashing cost, ialah usaha maksimum untuk kita menyelesaikan projek dalam masa yang terpendek. Contoh, kita diberi 3 bulan, kita dapat siapkan dalam 2 bulan setengah. Kita telah menggunakan kos siap masa tercepat. Okey, crashing cost. Okey, kos masa tercepat, crashing cost, meningkat apabila tempoh masa projek menurun. Okey, bila projek masa daripada 3 bulan turun kepada 2 bulan setengah, bermaksud kos siap masa tercepat telah meningkat. Okey, kita lihat pula masa. Merujuk kepada projek yang disiapkan mengikut tempoh masa yang ditetapkan. Okey, aktiviti pelaksanaan yang tertunda atau lambat akan meningkatkan kos. Okey, jika kita lambat 3 bulan diberikan masa, kita masuk bulan yang keempat, jadi kita telah meningkatkan kos dan masa. Masa untuk membayar tenaga pekerja dan lain-lain akan meningkat. Keperluan untuk menyiapkan projek dalam masa tercepat dan terhad juga akan meningkatkan kos. Okey, jika kita ada keperluan untuk menyiapkan projek dalam masa tercepat dan terhad, kita juga akan meningkatkan kos. Okey, kita masuk cartagan. Cartagan merupakan jadual perancangan yang dapat melihat perkembangan semua aktiviti projek yang dipaparkan mengikut tempoh masa. Kalau anda hendak tahu lebih tentang cartagan, boleh lihat di internet apa fungsi cartagan dan bagaimana cartagan dapat digunakan. Okey, kita masuk sumber. Sumber didefinisikan sebagai stok atau wang, bahan-bahan mentah, staf, aset lain yang boleh digunakan dalam organisasi supaya dapat berfungsi dengan lebih efektif. Okey, sumber diperlukan untuk menjana hasil atau perkhidmatan. Kita kena ada sumber untuk membuat sesuatu. Okey, suatu hasil atau perkhidmatan. Contoh sumber adalah seperti sumber keuangan, duit, sumber manusia, pekerja dan sumber teknologi, bahan-bahan yang kita akan gunakan seperti komputer, laptop, video cam dan sebagainya. Okey, perancangan sumber adalah bertanggungjawab. Perancangan sumber adalah tanggungjawab pihak pengurusan dan perancangan sumber yang baik adalah untuk mendapatkan keputusan yang optimum. Okey, perancangan sumber merupakan tanggungjawab pihak pengurusan, admin yang menguruskan perancangan sumber, dan perancangan sumber yang baik maksudnya kita akan dapatkan keputusan yang optimum. Bagaimana kita dapatkan keputusan yang optimum? Kita dapat sumber wang yang banyak, sumber manusia yang banyak dan sumber teknologi yang termaju. Kita dapat hasilkan satu produk yang lebih berdaya saing, yang optimum daripada orang lain. Okey. Okey, bayangkan jika kita tiada sumber keuangan, kurang sumber manusia dan teknologi yang lama kita gunakan untuk kita hasilkan sesuatu atau cara, mungkin kita tidak dapat keputusan yang terbaik. Okey, pembaziran sumber dapat dielakkan dengan perancangan yang rapi. Okey, kita kena rancang betul-betul kita punya sumber supaya kita tidak membazir sumber kita. Okey, contohnya kita telah delaykan kita punya masa untuk siap satu projek. Kita telah membuat pembaziran daripada segi masa,
keuangan dan sumber manusia sumber kita. Masalah yang dihadapi apabila kekurangan sumber ialah akan melambatkan masa untuk menyiapkan projek, terusnya mengakibatkan peningkatan kos. Penjadualan sumber projek perlu diadakan untuk mengelakkan berlakunya kekurangan supaya tidak menjejaskan penyelesaian masalah yang dihadapi. Okey, kita perlu adakan penjadualan sumber projek. Okey, supaya kita tahu tidak berlakunya pembaziran dan tidak menjejaskan penyelesaian masalah yang kita akan hadapi. Okey, langkah-langkah berikut perlu untuk diberi perhatian untuk tujuan ini. Yang pertama, memastikan ada pegawai atau unit untuk memantau penjadualan sumber. Mesti ada pegawai yang boleh memantau penjadualan sumber, penggunaan sumber keuangan, penggunaan sumber manusia dan sumber teknologi. Jika tak ada pegawai, sumber keuangan akan digunakan sewenang-wenangnya, sumber manusia kita tidak cukup dan sumber teknologi tidak bertepatan dengan apa yang kita hendaki sebagai pengatur cara. Okey, yang kedua, menggunakan sistem baris gilir mengikut keutamaan projek. Okey, contoh di sini kita ada 5 fasa pembangunan atur cara. Kita kena ikut setiap fasa itu dengan betul. Fasa analisis masalah dan diakhiri dengan dokumentasi. Kita kena pastikan kita ikut flow dengan betul. Yang ketiga, memastikan keperluan projek diurus dengan teliti. Okey, keperluan projek diurus dengan teliti dan mengambil kira sumber yang sedia ada dan sumber keuangan yang diperuntukkan. Kita kena kira keperluan projek itu dengan sumber-sumber yang ada supaya kita tidak membazir sumber dan tidak menggunakan sumber dengan tidak betul. Yang keempat, mengadakan proses penjadualan aktiviti. Kita ada proses penjadualan aktiviti. Setiap aktiviti dijadualkan supaya seimbang dan boleh dilaksanakan sepanjang projek berjalan. Setiap proses kita kena kira betul-betul berapa hari yang kita perlukan, okey, dengan sebetul-betulnya supaya projek kita dapat dilaksanakan secara dengan smooth, dengan lancar di sepanjang projek dijalankan. Okey, sampai di sini saja bab 1 pengaturcaraan bahagian yang pertama. Kita akan berjumpa lagi pada siri yang kedua, bahagian yang kedua. Kita akan berjumpa lagi pada bahagian yang kedua. Sila like, share dan subscribe kepada channel ini untuk video-video yang seterusnya. Sekian, terima kasih.